Okey, lepas tu kita kongsikan skrin terus lah ya. Kita kongsikan skrin terus. Tuan-tuan pun apa kalau boleh praktis ni selalu ya, lama-lama mahir lah ya. So dan kita akan kongsikan terus slide minggu lepas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita teruskan pembelajaran kita. Sekarang ni masih lagi bahagian 1 ya. Kita ada Ismun ni ada 3 bahagian ya. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Kita masih lagi di bahagian 1 iaitu ciri yang keempat, cara-cara mengenal kalimah ismun, iaitu ciri-ciri dipanggilkan i'rab. Ya, i'rab di atas ni. Sekarang kita nak belajar mengenal i'rab tu dalam konteks kata nama ismun yang berkaitan dengan jantina dan juga bilangan. Ya, sebab apa? Bila kata ismun saja, isim dia mesti ada 4 ciri tu. So kita memang tak boleh elak ya, kita kena kenal dia. Kalau kita tak kenal salah satu daripada tu, bermakna kita belum lagi cukup kenal ya. Jadi yang ni kita nak mengenal i'rab dia dengan kalimah yang akan berbeza mengikut mengikut apa, jantina dan juga bilangan. So kita ambil jantina yang muzakkar ya. Kemudian jantina muzakkar tu kita pecahkan kepada 3 bilangan. Yang tunggal seorang, yang 2 orang dan yang jamak mana lebih pada 2 orang ya. 10 termasuk dalam jamak, 100 pun jamak, 1000 pun jamak ya. Asalkan dia lebih saja pada 2 tu dia panggilkan jamak. Dan pada masa sama kita juga bukan saja kita nak belajar mengenal, tapi kita nak belajar macam mana nak menyampaikan maklumat ilmu yang kita belajar ni kepada orang lain. Ya, sebab kita nak semua orang Islam di Malaysia nanti belajar dan mengajar. Jadi apa yang dia sikit dapat tu kena praktis ya. Praktis belajar menerangkan. Sebab kalau kita tak buat latihan tu, bila kita cuba nak mencerita tak tahu, macam kita jam ya, maklumat tu kita dapat tapi tak tahu macam mana punca dia, nak mana mula dan macam mana nak mengolahkan. Itu sebabnya kita buatkan latihan ya, walaupun sikit tapi kalau kita boleh belajar menerangkan sebenarnya itu jauh lebih bermanfaat daripada kita belajar banyak-banyak kan. Akhirnya kita nak cerita satu pun tak tahu macam mana. Jadi kita buat tukar sikit ya. Pembelajaran kita ni kita belajar sikit, kita latih. Belajar sikit belajar menerangkan ya. Okey. So minggu lepas kita telah buat latihan kepada mereka-mereka yang dapat bersama kita, melainkan ada beberapa daripada rakan kita yang baru masuk, saya rasa tak apalah diikut dulu ya. Okey, so hari ini kita akan tukar tajuk yang sama tapi kita tukar jantina saja. Dulu kita muzakkar, seorang muslim lelaki ya, ataupun seorang lelaki muslim kita dipanggilkan muslimun. So maknanya olahan i'rab dan juga untuk bilangan yang berbeza tu adalah daripada seorang lelaki muslim iaitu muslimun. Ya, sebagai imbasan kita kata kalaulah muslimun seorang lelaki tadi, sekarang ni 2 orang,
So dia bukan lagi muslimun, so dia akan membentuk kalimah muslimani. Jadi apa yang berlaku? Untuk menjadikan dua orang lelaki tu, yang muslimun yang tadi kita tambah dengan ani. Ya, kepada muslimun. So bila dia tambah ani, apa jadi pada mim tu? Mim yang asalnya baris dhammah, tetapi sekarang dia kena mengambil baris atas, ya, baris kasrah dan tak ada tanwin. Sebab dia sudah terikat dengan hukum tajwid alif mad. Ya, huruf alif mad ni, huruf belakang ni mesti satu baris atas saja, itu je, dia tak ada lain. Ya, so tak kira apa tanda kepada mun mim tu, ya, dia akan tetap akan menjadi uh, mani, ya, jadi mani. Itulah kaedah dia. Okey. Bila nak menjamakkan pula, dia bukannya ani dah. Dia guna una pula. Ya, so bayangkan muslimun tadi kita tambah una di sini. So mim kena mengikut waw. Waw mad, ya. Mengikut waw mad, jadi kalau mad waw ataupun waw mad, huruf sebelumnya dia tidak boleh ambil baris lain. Dia kena ambil satu baris je, iaitu baris dhammah tanpa tanwin. Sebab tu mim tadi daripada tanwin dhammah sini menjadi mu saja. Jadi dengan tambah una dia jadilah muslimuna. Itulah kaedah dia. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan berlatih, itu macam tu lah cara cerita dia. Itu kalau dia i'rab yang marfu'. Ya, marfu' default dia mesti dhammah. Dhammah. Ini sebab muslimun adalah nakirah, ya. Ingat ada ciri nakirah. Tetapi kalau dia makrifah, seorang lelaki tunggal, itu. Ya, maknanya itu tu kita boleh tunjuk dia mana dia makrifah dah. Ini muslimun umum. Seorang lelaki je, tak tahu tak tahu siapa mana satu. Itu dipanggil ke umum. Tetapi kalau kita boleh kata seorang lelaki muslim itu bermakna dah makrifah. So kalau makrifah dia ada alif lam ta'rifah di sini, bila ada lam ta'rifah, so di sini akan gugur tanwin lah, jadi al-muslimu. Bila al-muslimu ni dua musanna dia pun al-muslimani. Kan dia ada alif lam ta'rifah. Ya, jadilah al-muslimani. Untuk jamak tambah alif lam ta'rifah al-muslimuna. Itu maknanya orang-orang lelaki muslim itu. Itu maknanya kita dah kenal pasti. Bila kita boleh tunjuk tu maknanya dia dah jadi makrifah lah. Ya. Okey. Seorang lelaki muslim yang nakirah tadi, kalau dia mengambil i'rab yang mansub, ya, mansub bermakna apa? Dia objek. Dia adalah objek kepada perbuatan orang lain ke atas dia akan mengambil mansub pula, ya. So mansub akan ditandakan dengan baris fathah, baris atas. Kalau dia nakirah, dia ada tanwin. Kalau dia tak ada nakirah, dia tidak ada tanwin. Ya, itu caranya. So bila dia mansub yang bertanwin baris atas, dia kena ikuti dengan alif mad di hujungnya. Kalau dia marfu' tak payah. Ya, tak payah apa, sebab mun dia tak boleh mengambil apa-apa lagi dah. Ya. Tetapi kalau man dia boleh mengambil baris alif, ya. Huruf alif selepasnya. Itu maknanya dia dalam keadaan mansub lah. So bila muslimin lelaki yang mansub tadi nak digunakan untuk dua orang, so dia tidak lagi musliman macam ni, dia kena tukarkan kepada ada imbuhan ya sukun dengan non baris bawah, kita panggilkan aini, ya. Jadi musliman ni bila masukkan aini dia akan jadi muslimaini. Muslimaini sebab mim ya yang sukun, huruf sebelumnya mesti mengambil baris atas. Dia tak ada baris lain dah. Baris bawah tak ada, baris depan tak ada. Dia baris atas saja. Itu hukum tajwid. Maknanya mengenal kalimah ni, dia mesti kena masuk sekali. Ikat dia dengan ilmu tajwid saja. Kalau kita tak mahir ilmu tajwid pun, dia akan bermasalah juga. Jadi dua orang lelaki muslim yang masuk, kita panggil dia muslimaini.
Ya. Kalau jamak pula untuk yang mansub, apa kita buat? Dia akan ada imbuhan ataupun pertambahan ina. Ya yang ini ya ni adalah ya mad. Ya, yang berbeza sini ya sukun kita panggil ai. Ya ni kita panggil i. Ina. Ya, ina. Jadi itu untuk lelaki Muslim yang ramai tetapi mengambil i'rab yang mansub. Ya, maknanya kita boleh bayangkan dalam cerita, contoh ayat cerita tu, katakanlah seseorang tu uh, nak apa, uh, memanggil lah, contoh bagi simple ya, satu perbuatan yang simple saja. Seorang tu dia memanggil lelaki yang ramai ni, lelaki Muslim yang ramai tu. Jadi lelaki Muslim yang ramai itu akan mengambil i'rab yang mansub sebab dia kena panggil. Mereka tu kena dipanggil ya. Jadi dia jadilah mansub. Itulah status mansub. So bila dia mansub dia akan ditandakan dengan ina di ujungnya, jadilah kalimah dia muslimina, ya, muslimina. Lepas tu uh, orang lelaki yang dalam bentuk majrur pula. Ya, majrur biasanya dia terikat dengan kalimah lain sebelumnya, katakanlah kalimah di, bahasa Arab dia min, ya. Jadi di sini dia akan jadi mim muslimin. Min muslimin, ya. Biasanya akan idgham lah mim muslimin, ya. Jadi dia bila majrur dia akan mengambil baris bawah, ya, untuk singular, untuk mufrad lah, ya. Bila nak menggunakan dalam bentuk dua pula, dua orang, lelaki Muslim yang majrur, ejaan dia sama dengan mansub. Maknanya mansub menggunakan imbuhan aini, majrur pun menggunakan imbuhan aini juga. So dengan melihat kalimah ni kita tak tahu sama ada dia mansub ataupun majrur sebab dia sama saja. Cara mengenal kita akan faham hanya bila kita melihat ayat dia. Ya, ayat dia, kemusliman ini mesti ada sesuatu yang melakukan dia sebagai contoh, ya. Kalau muslimah ini pula mesti ada satu kalimah yang mengikat dia. Ya. Minal muslimina sebagai contoh dalam ayat ketiga surah Yasin, ya. Innaka laminal, sorry itu musalina, ya. Minal muslimai ni. Jadi dia kalau ada min di sini dia akan jadi muslimaini. Ya, itu menunjukkan lelaki yang dua orang tu adalah dalam status yang majrur, ya. Jadi tuan-tuan kena mahir, ya, sebut marfu', sebut saja marfu' dah tahu dah apa konteks dia. Sebut saja mansub sepatutnya dah tahu dah konteks dia. Sebut je majrur dah tahu dah konteks dia. Tapi orang tu sama. Cuma konteks dia je berbeza. Status dia berbeza. Ya. Dua orang lelaki Muslim marfu'. Apa cerita dia? Cerita dia lah, maknanya dialah cerita utama dalam ayat tu. Dipanggilkan subjek. Kalau dua orang lelaki tu pula mansub, cerita dia, apa hal cerita dia? Cerita dia ni jadi objek kepada orang lain. Perbuatan orang lain. Bila dia majrur nak cerita ke dia dalam konteks kata sendi sebagai contoh. Ya. Dari dua orang lelaki kepada dua orang lelaki. Itu konteks dia. Dia terikat dengan kalimah-kalimah yang membuatkan dia dalam keadaan yang majrur. Begitu juga jamak. Bila jamak, dia akan status dia kalau mansub, jamak tu maknanya ada orang melakukan, dia jadi objek. Kalau dia majrur maknanya ada kalimah-kalimah lain yang mengikat dia. Tapi tulisan dia sama. Ejaan dia sama. Ya, untuk jamak mansub dengan jamak majrur, ya. So hari ini kita nak menggunakan kaedah yang sama tapi kita tukar jantina. Kalau perempuan pula macam mana? So kita gunakan slide seterusnya, ya. Okey. So kalau i'rab dia jantina dia muannas iaitu perempuan, muslimun akan jadi muslimatun. Yang laki tadi ialah muslimun. Okey. So apa yang berlaku sini? Ini ambil marfu' dulu, ya. Muslimun jadi muslimatun. Apakah kaedah dia tu? Untuk muannas, kalau baris kepada huruf akhir tu mun
ataupun un bertanwin, kita tambah muannas dengan ta marbutah, pindahkan tanwin tu tadi kepada ta marbutah. Jadi tak ingat tak, dia muslimun kan? Kalau tak ada ta marbutah, dia mim tu yang mengambil baris dhammah tanwin tu. Bila ada ta marbutah, pindahkan dia kepada ta marbutah tu. So bila pindahkan dia, mim tu nak ambil baris apa? Mim tu hanya boleh mengambil baris atas satu je. Jadilah muslimatun. Itulah kaedah nak menukarkan kalimah muzakkar yang nakirah dan tunggal kepada muannas yang nakirah dan tunggal. Ya. So maknanya kita boleh, kalau kita nak gunakan secara oral, kita kata apa? Kalau un di sini, dia jadi atun. Itu cara dia. Un di sini, dia jadi atun. Itu cara dia ya untuk marfu'. Tak kira apa kalau contohnya. Katakanlah yang ni lah dia mun. Jadilah matun. Katakanlah ujung kalimah tu ialah lam, lun ya. Lun akan jadi latun. Kalau dun jadi datun. Itu cara dia. Tak kira apa je. Kalau mun, mun dah sudah. Kalau sun jadi satun. Untuk menjadikan muannas. Itu untuk marfu' lah ya. Kalau untuk mansub, ingat asal mansub kalau lelaki apa? Musliman. Man, min tu bertanwin fathah. Jadi kita transfer kepada ta marbutah juga. Ya, yang ta marbutah menjadi tan. Ya. So mim jadi apa? Mim tetap mengambil satu baris je atas. Ya, jadilah matan. Jadi dia punya formula kat sini apa? Kalau sini an untuk lelaki tak ada ta marbutah, bila nak memuannaskan tambah ta marbutah dia jadi apa? Atan. Ini atun, ni atan, lepas tu kalau majrur dia atin. Jadi ta marbutah tu akan mengambil tun, tan dengan tin. Ya, tun untuk marfu', tan untuk mansub, tin untuk majrur. So huruf belakang tu mengambil pada atas saja. Matun, matan, matin. Status dia sama ya. Marfu' dia adalah subjek, mansub dia adalah objek, majrur dia ada terikat dengan kalimah-kalimah lain ya. Okey. So sekarang ni kita nak melihat apabila dia marfu' ya, sekarang ni muannas ya. Sama juga dia punya formula tambah ani juga. Ya, tambah ani juga iaitu alif dengan nun baris bawah. Ya, tengok sebelum tu ini muzakkar tadi, dia ani ya. Ani. So bila menambah ani sekarang ni sebab tunggal tadi dia ada ta marbutah. Kalau muzakkar dia tak ada ta. Ya, sekarang sini sebab ada ta. Jadi ta yang dhammah masuk ke sebelum ani apa dia jadi? Dia juga kena gugurkan baris dia dan hanya boleh mengambil baris atas saja. Jadilah ta ni. Yang apa tadi ialah sebab mun akan jadi mani. Ya. Dia kena tukar baris itu mengambil baris atas saja sebelum alif mat. Sini sama juga. Tun kena jadi tani. Okey. Untuk muannas jamak, sekarang ni dia punya imbuhan dia lah atun. Ya, maknanya dia penambahan dia atun. Kalau yang apa tadi muzakkar ialah una. Una ya. Dua imbuhan yang berbeza. Ya, satu una, kalau muslimat dia atun. Ada alif dengan ta maftuhah dhammatan dia panggil tak. Ya. Ta yang terbuka tu kita panggil dia ta maftuhah. Ta yang terbuka. Daripada perkataan fataha maknanya buka. Maftuhatun ialah yang terbuka. Jadi yang ni dipanggilkan ta marbutah. Yang ni dipanggilkan ta maftuhah. Ya, maftuhah. Ya. Dan berbeza sikit dengan jamak muannas tadi, dia tak ada tanwin ya. Una tidak ada tanwin. Tetapi bila alif dengan ta maftuhah dia boleh bertanwin. Atun, atin dengan atin.
Ta yang maftuhah tadi dia boleh mengambil tanwin. Kalau nakirah, ya, ingat. Ciri pertama nakirah dia bertanwin. Kalau dia makrifah dia jadi apa? Al-muslimatu tanpa tanwin. Ha. Jadi maf'ul dia kalau untuk perempuan apa dia? Hujung dia tun, tani, atun. Tun, tani, atun. Itu dia punya formula lah. So kita tengok keseluruhan sama ada mansub atau majrur sama juga. Yang bezanya ialah baris saja. Ya. So kalau mansub pula dia jadi tak boleh baris ke depan dah. Dia kena baris atas. Jadilah muslimatan. So bila mustahil tambah imbuhan a ini, ta yang bertanwin akan gugur tanwin, tinggal satu baris atas saja. Jadilah taini, muslimataini. Okay. Tadi dua orang marfu' muslimatani, bila mansub muslimataini. Ya. Dan majrur dia sama, muslimataini juga. So ijaan mansub dua orang dengan majrur dua orang adalah sama. Okey. Bila jamak pula, ya, untuk perempuan yang ramai, kalau dia marfu' dia tun, tetapi bila dia mansub dia tukar ke baris bawah, ya. Sepatutnya dia baris atas. Tapi tidak. Untuk jamak orang perempuan, ya, jamak orang perempuan dan juga apa ni, ni orang perempuan lah, a dengan ta maftuh dia tak ada baris atas. Atan tidak ada. So dia ada atin sini dan majrur dia pun atin juga. Muslimatin, muslimatin. Dia tak ada, muslimatan tidak ada. Jadi maksud dia akan mengambil baris bawah juga. Okey. So bermakna kaedahnya senang je, ya. Musanna untuk mansub, musanna untuk majrur sama. Jamak untuk mansub, jamak untuk majrur pun sama. Sama kaedah dia dengan muzakkar, ya. Dua orang lelaki mansub dengan dua orang lelaki majrur sama. Ramai orang lelaki yang mansub dengan ramai orang lelaki yang majrur sama. Dari segi ijaan dia. Maknanya kotak yang 4 ni kan, ni boleh kita dapat pattern dia tu, ya. Sama mansub dengan majrur, sama mansub dengan majrur. Okay, ini mu'annas dia. Sama mansub dua orang, mansub dengan majrur, yang ni sama dengan majrur untuk perempuan yang ramai. Okey, so apa ni? Kita akan buat latihan, ya. Kita akan cuba belajar menerangkan ni, barulah kita faham sikit. Kalau kita tengok macam ni saja tak cukup, ya. Saya tahu. Saya dah lama mengajar ni, ya. Yang mereka yang tengok saja tu, kalau kita tak suruh dia berlatih dan dia sendiri tak berlatih menerangkannya, besok cuba tanya dia sekali lagi. Ya, dia memang tak boleh nak cerita apa, dia kata. Dia jam. Walaupun maklumat tu dah nampak cantik dah. Ya, tapi dia jam. Tak tahu macam mana nak start. Ya, sebab tu kita buatkan latihan, ya. Okey, untuk latihan kita mulakan nama saudara Audi ni dia memang belah atas lah, ya. Kita ambil daripada atas. Lepas tu Puan Halimatun, ya. Lepas tu Johnny, ya. Johnny Osmani tu kita tengok kalau dia bersedia, boleh berlatih tak apa sebenarnya, tak bersedia pun tak apa, ya, sebab kalau tak dapat tu kita akan bantu. Itu nama latihan, ya. Kita bukannya buat ujian, bukan, kita nak buat latihan. Latihan walaupun baru, ya, apa yang faham tu itu cerita saja, apa yang tak faham tu kita akan bantu. Itu tujuannya kita buat latihan. Okey, ya, sekarang kita mulakan dengan saudara Audi. Yang lain kawan-kawan kita tengok macam mana dia menerangkan. Kalau ada silap tu kita akan bantu sehingga akhirnya kita nampak maklumat tu yang banyak ni dapat kita aturkan dengan baik, ya.
Jangan banyak maklumat kita bercelaru, orang kata tak mau ya. Kalau bercelaru dia akan confuse. Tapi banyak maklumat sebenarnya bagus selagi mana kita boleh menyusunkannya dengan cara yang sistematik ya. So ini contoh carta yang kita buat ni, dia dah ada sistem dia. Jika kita nak menceritakan mengikut sistem tu, insya-Allah kita akan lebih kemas ya pemahaman kita kepada ilmu yang kita pelajari itu. Okey. So kita mulakan dengan Saudara Adi ya. Cuba mula boleh? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada pagi ini saya akan menerangkan berkaitan dengan isim bagi dalam i'rab. Pertamanya masuk i'rab ni ialah status kalimah, dan dalam jadual ni kita dapat lihat ada tiga status i'rab ni, ada tiga. Pertamanya ialah marfu', iaitu subjek. Keduanya mansub, iaitu objek, dan majrur, iaitu kalimah yang terikat, kalimah isim yang terikat. Dan kita juga ada bilangan dia. Dia terikat dengan satu kalimah lain ya. Terikat dengan Biasanya ada satu kalimah lain ya mengikatnya. Okey, macam ni dia terikat dengan kalimah lain. Okey, dan kita juga ada bilangan dia. Pertamanya mufrad, iaitu tunggal, satu. Keduanya musanna, iaitu yang dua. Dan jamak, lebih daripada dua. Okey. Okey, ni jamak. Jadi dalam konteks ni kita akan melihat isim muannas, iaitu yang berjantina perempuan. Dia di atas tu ya, dia ada muannas tu. Okey. Kita ambil contoh seorang wanita Muslim. Okey. Kalau dia dalam i'rab marfu', iaitu jadi subjek. Kalau dia tunggal, mufrad, kita melihat perubahan dalam kalimah tu, di huruf terakhirnya itu dia akan tambah ta marbutah yang bertanda dhammah tanwin. Jadi dia akan berbunyi, tulis sebagai muslimatun. Okey. Kalau dia mansub, iaitu jadi objek, ta marbutah dia akan mengambil baris fathah tanwin, iaitu muslimatan. Kalau dia i'rab dalam kalimah tu ada majrur, ta marbutah tu yang di akhir tu akan mengambil baris kasrah tanwin, iaitu muslimatin. Okey, kita So ini dalam bentuk nakirah ya. dalam bentuk nakirah. Kalau dia bentuk makrifah, kita tambah alif lam di depan, dia akan hilang ta marbutah tu, akan hilang baris tanwin tu. Dia akan jadi baris biasalah. So dia kalau muslimatun tu jadi al muslimatu. Okey. Kalau mansub pula ma'rifah. Makrifah dia mansub, makrifah dia adalah muslimatan. Jadi kalau sorry, Itu kalau nakirah ya. nakirah tu, maaf. Kalau nakirah, kalau mansub apa ni, makrifah, dia tambah alif lam, al muslimata. Al muslimata, satu baris je tak. Satu baris je. Kalau majrur, tambah alif lam juga. Dan akhir tu akan baris kasrah yang bukan tanwin. Al muslimati. Al muslimati. Okey. Sekarang kita balik pada bilangan dua perempuan Muslim. Jadi, kalau kita lihat pada yang i'rab marfu' tu, di kita akan tambah imbuhan ani di belakang dia. Jadi ta marbutah tu dia akan mengambil baris atas sebab ada alif, tambahan alif mat, dan nun berbaris kasrah di huruf akhir tu. Jadi dia akan ditulis sebagai muslimatani, iaitu dua orang perempuan Muslim. Kalau kita lihat pada jamak pula, masih dalam konteks marfu', dia akan menambah imbuhan alif mat dan juga dhammatain. Dhammatain, yang terbuka tu. Dan terbuka dengan baris dhammah tanwin. Jadi dia akan tulis sebagai muslimatun. Okey. Kita balik pula kepada i'rab mansub untuk dua wanita Muslim. Cara penulisannya atau kalimah tu akan ditulis sebagai ada penambahan imbuhan aini belakang je, iaitu tambah ya yang berbaris sukun dan nun berbaris kasrah di bawah. Jadi ditulis dengan sebagai muslimataini. Jadi untuk jamak pula,
dalam konteks mansub, ditambah imbuhan alif mad dan ta berbaris kasrah tanwin. Jadi muslimatin. So dia bukannya ta baris fathah ya untuk masuk kalau jamak. Dia ta kasrah. Kasrah. Okey. Kalau untuk konteks majrur, sama juga untuk kes musanna dua tu dan jamak lebih dua, iaitu untuk musanna pun ditulis muslimataini, iaitu imbuhan dia berbaris sukun dan dia berbaris kasrah. Kalau untuk jamak lebih dua, muslimatin, iaitu tambah alif mad dan tanwin kasrah di bawah, ayat kasrah ya di akhir dia. Sekian penerangan saya. Okey, rumusan apa dia? Iaitu musanna mansub dengan majrur mansub sama. Sama. Musanna. Lepas tu jamak mansub dengan jamak majrur sama. Sama. Okay. Okey, kita bukakan soalan ya, sebab dalam mengenal ni kita kena buat latihan. Kalau ada kawan bertanya ya, dapat tak kita menjawabnya. Okey, sekarang ni saya bukakan sesi kepada siapa-siapa je nak tanya saudara Adi ni, mungkin yang dia tak berapa faham ke ya, cuba tanya dan kita akan latih dia macam mana cara nak menjawab. InsyaAllah. Assalamualaikum. Siapa ada nak bertanya apa-apa? Saya nak tanya. Baik, Mbak Frila. Ah, Boleh jawab. Tadi Cik Audi terangkan mansub untuk musanna dan juga jamak dan majrur untuk musanna Tak ada soalan? dan jamak adalah sama. Okey. Jadi dalam Tak ada soalan tu dalam maknanya semua faham penerangan, ya? Okey, tak apa. Yang faham mana? Doktor, ada soalan? Puan Fadilah ada soalan? Siapa? Puan Fadilah. Oh, Nur Fadilah ya. Ah. Kenapa saya tak dengar ke? Nanti saya apa ni? Suara saya turunkan sebab dia ada clash sikit tadi. Dia buat Okey ya. boleh dengar ya? Okey. Saya dengar. Okey. Soalan saya, Okey. dalam penerangan tadi Cik Audi terangkan untuk mansub bagi bilangan musanna dan jamak dan juga bagi majrur bagi musanna dan jamak adalah sama. Macam mana kita nak bezakan antara dalam konteks ayat nanti sama ada dia mansub ke majrur? Okey, bagus soalan tu ya. Cuba jawab saudara ni, macam mana kita nak tahu yang muslimatain ni sebenarnya dua orang yang mansub bukannya majrur. Okey. Okey, kita akan lihat pada konteks kalimah tersebutlah. Maksud dia Konteks kalimah di dalam ayat. Dalam ayat. Selalunya kalau majrur dia terikat dengan konteks ayat tu. Mungkin ada kalimah lain yang Kalimah lain yang bukan kata kerja. Yang bukan kata kerja. Kata kerja. Jadi kalau ada tersebut berlaku, maksudnya dia adalah isim i'rab dia ialah majrur lah. Yes, kalau dia bukan kata kerja, maknanya kalimah tu akan mengikat dia sebagai majrur. Majrur. Okey. Tetapi kalau kalimah kata kerja, dia akan mengikat kalimah sebagai objek. Objek. Okey. Sebab dia memberi kesan kepada kalimah tu dia jadi objek. Maksudnya doktor, kalau dia ada kata kerja di depan, maksudnya dia lah masuk lah. Diterima masuk. Yes. Kalau kalimah tu kata kerja, jadi dia objek. Okey. Kalau kalimah tu bukan kata kerja, dia majrur. Majrur. Okey. Okey. Boleh faham Puan Fadilah? Saya pun baru belajar ni. Kau faham? Okey, kita ambil Alhamdulillah jelas. kita ambil contoh ya. Katalah dalam kalimah ayat tu yang pertama tu ada kalimah daraba ya. Daraba ni maknanya apa? Pukul, memukul ya. Ada seorang memukul dua orang lelaki tadi. Ya, daraba muslimataini. Sekarang ni kalimah yang sebelum tu ialah kalimah kata kerja. Jadi muslimataini akan jadi objek. So, bila objek dia ngambil i'rab yang mansub lah. Tetapi katakanlah ada kalimah sebelum tu bukannya daraba tapi kepada ya. Kalimah dia kepada, iaitu ila aja. Jadi ila muslimataini juga. Tetapi dia bukannya kata kerja. Jadi muslimataini itu adalah majrur.
Okey. Jadi ila muslimataini adalah majrur, Majrur. doroba Daraba. muslimataini adalah mansub. Itu ya, kita akan dapat lihat di dalam ayat dia. Ya, ini nak menunjukkan macam mana pattern dia, objek dengan majrur tu sama, ya, sama. Dan ejaan dia macam tu. Okey. Begitu juga yang jamak, ya. Kalau muslimatin tu adalah ramai perempuan tu, katalah doroba juga. So doroba dia akan membuatkan muslimatin tu mansub, dia jadi objek. Ya, tetapi kalau kalimah tu bukannya kata kerja, ila yang sama tadi, ila kepada, ya, muslimatin, jadi muslimatin tu majrur. Dia terikat dengan kalimah yang bukannya kata kerja. Boleh? Okey, so kalau itu kita teruskan dengan latihan yang kedua, ya, sebab kita nak dalam program ni kita nak belajar sikit, tapi kita berlatih untuk mencapai kefahaman tu, kemahiran tu. Kita tak nak nanti banyak belajar tapi suruh kita sikit pun tak tahu. Oh, ya. Minta Puan Halimatun. Ya, Ustaz. Okey. Terangkan yang mana, Ustaz? Apa yang dah belajar hari ni? Apa yang dah belajar? Banyak yang belajar kan, cuma kita tengok dapat ke berkongsikan apa yang dah belajar tu, itu menunjukkan kita faham ke tidak, ya. Baik, apa yang dah belajar hari ini, sebab tadi minta maaf Ustaz, selit sedikit waktu ada tetamu datang, saya cuit-cuit Ya. dengar. Jadi saya cuba fahamkan, sempat dengar sekejap daripada daripada Audi. Audi tadi kan. Okay. Kita belajar tentang perbezaan marfu' mansub dengan majrur, dan mengetahui dalam mengikuti i'rab dan bilangan bagi isim muannas, perkataan dalam tunggal, dua dan jamak lah. Jadi macam contoh, kalau dia marfu' maknanya dia berkaitan tentang kalimah tu merujuk kepada status atau subjek. Macam contoh tunggal muslimatun, jadi dia punya apakah tanda muannasnya di situ? Ta marbutah tu, ya, sebagai tanda muannas. Kemudian bila dia dua, jadi dia muslimat. Sebelum tu ta tadi marbutah tanda muannas. Kemudian kalau marfu' dia akan mengambil dhammatain, tun, ya. Dia ambil tun. Baik. Dia muannas dan marfu' dia jadi tun. Tun. Ya, okey. Kemudian bila dia dua maknanya dua perempuan muslim, ya. Dua perempuan muslim, muslimatani, dia ada tambah ani. Ini i'rab yang marfu', masih lagi i'rab marfu', ya. Masih dalam i'rab marfu', iaitu merujuk kepada subjek. Kemudian bila dia jamak, menjadi muslimatun, di mana ada tambahan atun, alif dengan ta di depan. Dipanggil ta maftuhah, ya. Ta maftuhah. Ataupun kalau susah arah ta terbuka lah. Itu maksud dia tu. Ta terbuka. Maftuhah maksud ta yang terbuka, ya. So ta terbuka tu akan mengambil baris apa kalau dia marfu'? Baris depan. Okey, lagi bertanwin, ya. Bertanwin. Bertanwin ni sebab dia nakirah, ya. Sebab kalimah yang kita ambil contoh ni semua nakirah, tak ada alif lam ta'rifah lah. Baik. Okey, teruskan. Nakirah. Ini pelajaran kedua, iaitu i'rab bahagian mansub, di mana mansub ni merujuk kepada objek lah. Dan kalimah tu berperanan sebagai objek di dalam ayat tu, ya.
berpandang sebagai objek dalam ayat tu, di Okey, Kak, mana apa definasi objek? definisi objek, sekejap. Definisi objek Seseorang ataupun sesuatu seorang atau sesuatu yang ada orang ada, lain melakukan sesuatu ke atas mereka. seperti ada orang yang mengajar dia, contoh dia Ustaz kan. Yes, kan contoh ada orang mengajar dia, maknanya ada satu orang tu melakukan sesuatu lah tu. Dia akan jadi objek lah tu. Baik. Kemudian mansub ni contoh kalimah dia untuk tunggal muslimatan. Okey. Kalau marfu' tadi muslimatun, jadi mansub dia akan jadi muslimatan. Muslimatan, di mana baris depan tanwin di atas. Tamabutah, makan mengambil baris atas tanwin, ya. Tamabutah baris atas tanwin. Kena sebut tamabutah tu, ya. Baik. Kemudian untuk bila dia kalimah tu merujuk kepada dua perempuan, dia menjadi muslimataini. Okey. Di mana ada di ujungnya tu tambahan taini. Ini, okey. Kemudian bila dia jamakkan, dia akan menjadi muslimatin, di mana ada tambahan atin. Ta Okey. terbuka, itu di baris tanwin baris bawah. Okey, bermakna untuk mansub ingat, ya. Apa dia punya mufrad dia baris atas tan, tetapi jamak dia bukan tan, dia tin. Itu nak jaga di sini saja, ya. Sebab sepatutnya kalau tan dia tan di sini kan. Tapi tidak, ya. Tan mufrad dia punya jamak tin. Itu dia keunikan yang jamak ni. Okey, terus. Dan yang akhir i'rab majrur, di mana majrur ini merujuk kepada kalimah yang terikat dengan kalimah lain yang bukan kata kerja. Contoh dia muslimatin, itu untuk mufrad lah, ayat tunggal, kalimah tunggal, di mana di hujungnya tu ta marbutah, tanwin berbaris bawah. Okey. Dan bila kalimah tu digunakan untuk dua perempuan, dia akan menjadi muslimataini, di mana ada di hujungnya tu tambahan taini. Yang mana sama dengan mansub, ya. Sama dengan mansub tetapi Sama. berbeza. Mansub dia aini, majrur dia pun aini juga. Okey. Okay. Kemudian bila dijamakkan, dia menjadi muslimatin, di mana ada tambahan atin. Ta terbuka ataupun ta maftuha, tanwin di baris bawah. Yang sama dengan mansub juga. Sama dengan mansub juga. Okey. Ada lagi ke? Itu je Ustaz. Itu saja, ya. Okey, sekarang ni kita buka soalan, ya. Kita bukakan soalan daripada kawan-kawan. Cuba tanya Puan Halimatun ni sama ada memang kita tak tahu ataupun kita tahu, kita bertanya untuk melatih dia menjawab. Okey. Okay, minta ustaz kita lah, ya. Ustaz kita mesti ada soalan yang dia boleh bertanya. Ustaz Saiful, ya, cuba tanya Puan Halimatun apa saja supaya dia boleh berlatih menjawab. Yang berkenaan dengan i'rab jantina muannas dengan 3 kumpulan muannas tadi, ya. Tak dengar. Okey, dia jam sikit lagi. Tak apa, ya. Okey, saya bagi contoh, ya. Okey, kenapa tunggal, kita tengok tunggal tu tun tan tin tu dia bertanwin. Kalimah apa, ciri apa ni?
Oh, soalan dia kenapa tunggal marbutah tak marbutah dia tun tantin. Tak memotong tiga-tiga tu ada bertanwin ya. Bila ada bertanwin ni kalimah ni apakah ciri dia kita panggil? Sebab ada juga kalimah yang tidak bertanwin ya. Hmm. Ciri dia. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Tiga-tiga tu ta memotong tu ada tanwin. Apakah ciri kalimah isim ni bila dia ada bertanwin huruf terakhir tu? Sebab dia marfu' sorry. Sebab tak. dia tunggal, mufrad. Okey, so jawapannya tiga-tiga kalimah ni adalah isim nakirah ya. Isim nakirah. Sebab tu dia ada tanwin. Kalau dia isim makrifah, dia tak memotong tu ketiga-tiga tu tak ada tanwin. Ingat tak? Ingat tak nakirah dengan makrifah? Itulah, dah lama minggu berapa belajar Ustaz. Memang kena apa? Sebab tu kita kena latih ni supaya bila Jumpa. kita tanya dia ingat balik kan ya. Baru jumpa nota Ustaz. Ha? Baru jumpa ada catatan isim nakirah dia di ujungnya tu ada tanwin. Betul. Isim makrifah dia tak ada. Tadi pun saudara Adi pun ada menerangkan ya. Jadi bila dia menerangkan kita cuba apa? Kalau tak faham tanya dia ya. Sebab tu saya buat soalan tu ya. Baik. Okey, so dan soalan saya ialah katakanlah seorang perempuan Muslim tunggal tu mengambil ciri makrifah. Apakah kalimah tu akan jadi? Ciri makrifah kalau Dia makrifah perempuan bukannya tunggal, nakirah. kalau dia perempuan tunggal, dia mengambil ciri makrifah. Yes. Dia akan jadi muslimat. Salah. Jajak. Ingat bila ada makrifah dia mesti ada alif lam takrifah bermula. Al-muslimat. Okey, ujung sekali akan jadi apa? Ta tu baris apa? Al-muslimati. Tak. Tadi baris depan marfu' tu muslimatun akan jadi apa? Makrifah? Dia akan jadi al-muslimah. Ialah ta tu tak sebut bunyi dia apa dia. Ta dia tak ada tanwin tapi dia baris satu saja. Jadi al-muslimatu. Al-muslimatu. Okey. Ingat tak dia gugur tanwin tapi baris masih lagi dhammah. Baris depan. Jadi dia ada al dia tambah ni kalau makrifah. Jadi al-muslimatu. Okey. Boleh nampak tak? Ini boleh Ustaz. Okey, sekarang ni katalah muslimatan ni ialah nakirah ya. Kalau dia jadi isim makrifah, dia akan jadi apa? Makrifah muannas yang mansub. Macam mana Ustaz? Muslimatan dia nakirah. Dia muslimatan ni nakirah juga ya. Dengan baris tanwin atas. Katakanlah nak tukarkan dia ni kepada makrifah. Okey, dia akan jadi muslimata. Okey, ingat apa isim makrifah ada apa di awal dia? Isim makrifah ada hamzah wasal. Al. Hamzah apa? Alif lam ta'rifah ya. Jadi kalimah ni akan jadi apa? Al-muslimat. Al-muslimata. Al-muslimata lah. Al-muslimata, betul. Ta tu akan gugur tanwin tapi dia tetap baris atas. Yang atas tadi al-muslimatu masuk al-muslimata. Kalau majrur jadi apa? Majrur yang makrifah ni. Muslimatin ni akan jadi apa kalau makrifah? Makrifah dia akan jadi al-muslimati. Tu betul lah tu. Itu bezanya ya.
Baik. So contoh-contoh yang kita buat ni ialah dia nakirah. Sebab tu kita letakkan tanwin tu. Ya. Jadi kalau nak dia isim makrifah, tambah saja alif lam sebelumnya. Bila tambah alif lam, dia gugurlah tanwin yang di hujung tu ya. Baik. Gugur tanwin tapi dia mengambil baris satu saja. Jadilah al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Tu je. Sebab tu kita buat latihan ni sebab kalau tidak dulu kita belajar kan. Tetapi dia belajar hilang macam tu je lah. Dia tak dapat lekat. Bila kita berlatih ni dia apply. Bila apply lama-lama dia lekat ilmu tu. Okey, bagi tu juga ni ya jamak dia tengok muslimatun ada tanwin kan? Ada. Okey, kalau kita nak tukar muslimatun tu kepada makrifah. Bila tanwin maknanya dia nakirah lah ni. Okey, apakah kalimah tu kalau dia nak jadikan dia makrifah? Muslimatu. Tak, jangan lupa alif lam tau. Oh, sorry. Al-muslimatu. Yes, al-muslimatu. Ah. Okey, kalau mansub muslimatin akan jadi Al-muslimati. tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Al-muslimati. Yes, al-muslimati. Jadi mansub mesti sama dengan majrur ya. Jadi majrur dia pun jadi apa? Majrul al-muslimati. Ya, itu cara dia. Ya, so maknanya ini contoh kita buat nakirah ya, tapi kita juga dalam Quran banyak kalimah dan mengambil bentuk makrifah sebenarnya. Ya, so manakala makrifah apa kita buat? Kita tukarkan tambah alif lam ta'rifah, gugurkan tanwin. Okey, itu soalan daripada saya lah ya. Tuan Syahran ada soalan untuk ni. Puan Limatun supaya kita dapat latih dia menjawab soalannya. Puan Halimah, apa beza antara ayat yang pertama tu Puan Halimah yang untuk kalau tahu dalam marfu tunggal, apa tidak bezakan sama ada ayat di Kebetulan marfu sikit bukan ayat tapi kalimah ya. kalimah. Kalimah. Macam mana kita nak bezakan kalimah ni, nak kenal pasti adakah kalimah ini muannas ataupun muzakkar? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Perbezaan yang kita boleh dapat lihat daripada si kalimah muannas dengan muzakkar, yang di mana di hujung kalimah itu kalau muannas dia ada ta marbutah. Kalau kata muzakkar dia tak ada ta marbutah. Dia cuma hujung huruf tu terus tanwin, baris depan, atas ataupun bawah. Okey, dimasukkan yang kalimah hujung tu yang mana satu? Untuk muzakkar yang mana satu? Contoh kalimah kalimah muslim katakan, kalau Okey. muzakkar marfu muslimun. Jadi dia tak ada ta marbutah. Okey, maknanya huruf terakhir dia bukan ta marbutah tetapi min ya. Min. Jadi min itulah yang mengambil tanwin dhammah. Tanwin dhammah. Dan Okey, jadi apakah kalimah dia? Kalau muslimatun ni muzakkar. Kalau muzakkar dia akan jadi muslimun. Betul. Kalau mansub muzakkar? Mansub muzakkar dia akan jadi musliman. Musliman dia ada alif ya hujung dia. Musliman dia ada alif di hujung. Tetapi kalau mansub ta marbutah dia tidak ada alif ya. Baik. Kalau majrur pula muzakkar? Kalau majrur muzakkar dia menjadi muslimin. Muslimin. Okey. So soalan kalau saya tanya soalan tambahan daripada tu, okey, apakah kaedahnya daripada muzakkar nak tukarkan kepada muannas? Muslimun nak menjadi muslimatun tu apa kaedah dia? Kaedah dia di hujung mim tu, huruf mim tu, kalau muannas ditambahkan dengan ta marbutah. Okey, lagi apa kita buat lepas tambah tu, apa kita buat dengan baris?
baris di marbutah tu kalau dia ikut kepada i'rab, kalau marfu' Okey. bahagian mufrad, kalau kalimah tu tunggal, ta marbutah baris tanwin baris hadapan. Okey, maknanya kita pindahkan ya. Ingat tadi muslimun kan? Tadi mim yang mengambil baris dhammah tanwin kan? So baris dhammah tanwin pada mim tu pindahkan kepada ta marbutah Ta tu. marbutah. Kena pindahkan dia ya. Lepas tu mim tu kena mengambil baris atas saja tanpa tanwin. Maknanya huruf terakhir tu ya, dia akan mengambil baris atas saja. Asal dia bertanwin kan? Dhammah. Bertanwin. Sini ada tanwin tu amun, sini ada tanwin man, ini ada tanwin min ya. So tanwin tu pindahkan, dia mengambil baris atas saja. Walaupun dia mansub, walaupun dia majrur, semua dengan baris atas saja. Matun, matan, matin. Boleh nampak tak? Boleh. Tu dia dah jadi satu kaedah tu. Okey, ada soalan lain? Saudara Adi, ada soalan untuk Puan Alimatun? Jelas kot saya. Belum ada lagi soalan yang saya boleh fikirkan. Ya. Ustaz Saiful ada soalan? Okey, sekarang ni soalan saya ya. Tengok di sini musanna, dua orang perempuan yang marfu' ya. Mu'annas. Ya, musanna dua orang lah. Untuk mu'annas yang ni muslimatani lah yang ni ya. Okey. Kenapa ta tu mengambil baris atas satu baris je? Ta. Kenapa baris atas? Ya. Saya cuba jawab lah, Original dia tun ya, tun yang ni. Bila dia tunggal, dia tun. Kan? Tetapi bila nak jadi musanna, dia tak ambil tun, dia jadi ta pula. Sebab ada tambahan alif dan nun di hujung ta tu. Jadi dia perlu berbaris atas. Ta baris atas ada sambung dengan alif dan nun di hujung berbaris bawah. Dia ada tambahan ani. Okey ya. Pertama sekali dia ada tambah ani, tetapi ta tu berada sebelum alif mat ya. Yang menyebabkan dia bertukar baris kepada baris atas, dia bukan ni tak ada alif tu. Sebab undang-undang tajwid, apa saja huruf yang sebelum alif mat ni mesti mengambil baris atas satu je, satu baris. Sebab tu dia jadi ta ya. Tak kira apa je huruf tu, baris dia sebelum tu, kalau dia berada sebelum alif mat, dia akan mengambil baris atas saja satu macam ni, ta ni. Betul lah dia jadi ta tu. Hilang tanwin dia tu. Boleh faham? Maksudnya setiap kalimah yang setiap huruf yang berada sebelum huruf alif, sebelum huruf alif mat mesti berbaris atas. Mesti berbaris atas tanpa tanwin. Sebagai contoh yang ni lah ya. Nampak? Yang jamak dia pun mim tu juga mengambil baris atas tanpa tanwin. Sebab apa? Sebab dia bertemu dengan alif mat ni. Kan ni ada alif mat kan? Dia mesti baris atas satu je. Ni sebab ada alif mat ni, jadi ta kena mengambil baris atas satu baris saja. Begitu juga di sini kan, nampak? Yang ni matin, sebab apa dia baris atas? Sebab dia ngikut alif mat. Ni ada alif mat dia, macam itulah dia punya formula dia. Begitu juga kalau dia mengikuti ya yang sukun. Nampak? Ya yang sukun, dia mesti baris atas satu juga. Sebab tu tai ni.
Dia tak boleh ambil baris depan, tak boleh mengambil baris bawah, tak boleh bertanwin. Di sini pun sama. Sebab ya yang sukunnya, jadi huruf ta sebelum tu mesti mengambil baris atas. Ya, sukun. Kita baca banyak Quran ni, cuma kita tak perasan, betul tak? Kita memang dah khatam dah banyak kali kan? Tapi benda-benda ni kita tak perasan ya, sebab kita tak diajar proses tu, jadi kita nampak tapi sebenarnya kita tak apa, kita lihat tapi tak nampak. Kan kita membaca mesti kita lihat kan, tapi kita tak nampak bendanya. Ya, kalau kita nampak, kalau ada orang bertanya soalan yang bagi, kita boleh jawab. Soalan ni sebenarnya bukannya soalan yang susah ya. Soalan yang sangat basic, tapi yang basic tu pun kita tak nampak. Sebab apa? Kita tak diajarkan proses ya, mengenal tu. So sekarang ni kita belajar sikit-sikit ya, supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan yang mengikut iklan ni besok nasib baiklah kita belajar kan. Kalau tidak, kita tak tahu. Orang putih kata apa? You don't know what you don't know. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Sekarang ni kita nak beritahu apa yang kita tak tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita tak tahu. Kalau dia masih lagi tak tahu, tapi sekurangnya dia tahu apa tak tahu, boleh tahan juga. Ya. Yang tak bagusnya tak tahu apa yang tak tahu. Tapi kita nak tahu apa yang kita tahu. Itu lagi cantik lah. Ya. Ataupun tahu apa yang kita tak tahu. Ya. Itu. Okey. Alright, tahniah. Kawan-kawan dah mula mengenal. Ukuran mengenal tu ialah apa? Kita boleh bercerita ya. Kita boleh menerangkan. Kalau kita bertanya, kita boleh jawab dia. Itulah ukurannya. Kalau kita kata, kalau orang tanya kita faham, itu tak cukup lagi tau. Ya? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, kalau ikut senarai bawah ni, Johnny Osmani, boleh ke? Ataupun mau berlatih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf Ustaz, saya tak bersedia lagi sebab tadi baru siap kerja lagi. Jadi saya minta maaf lah. Okey, tak apa ya. Okay, Assalamualaikum. Ya, so tapi janganlah tiap-tiap kali tak bersedia ya. Minggu depan cuba bersedia ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Kita minta no Fadilah lah. Di bawah apa ni, kalau ikut senarai ni, Puan No Fadilah pula. Cara dia sama je dengan saudara Adi dengan Puan Alimatun tadi ya. Maknanya apa yang nampak, yang ditunjukkan pada skrin sekarang ni, ya, cuba ceritakan apa agaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya cuba terangkan penerangan kalimah mengikut i'rab, mengikut tiga i'rab, marfu', mansub, majrur bagi bilangan dengan isim muannas iaitu perempuan. Kalau ikutkan minggu lepas kita dah tengok penerangan ini kepada kalimah isim muzakkar iaitu lelaki. Hari ini insyaAllah saya cuba untuk terangkan untuk isim muannas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba terangkan dulu mengikut i'rab yang pertama iaitu marfu', di mana marfu' ini isim yang diterangkan adalah bersifat subjek, iaitu perkara utama dalam ayat tersebut. Okey, betul. Untuk bilangan mufrad atau tunggal, marfu' dia akan ditandakan dengan baris pada huruf terakhir dalam kalimah. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu macam mana nak kenal pasti perkataan atau kalimah ini adalah kalimah muannas.
Yang pertama, kalimah muannas bagi contoh ini muslimatun ditandakan dengan kewujudan atau keadaan dengan adanya ta marbutah di akhir kalimah. Kalau kalimah muzakkar sebelum ini dia mim tersebut yang akan berbaris dhammah. Kalau muzakkar dia tidak ada ta marbutah ya. Dia tak ada ta Maknanya marbutah huruf di terakhir dalam itunya bukan ta marbutah. Itu cara menerangnya. dan huruf terakhir bagi muzakkar bukan ta marbutah. Ya. Tapi perkara penting yang kita perlu fahami, bila dia adalah isim muannas, kita dapat melihat ada ta marbutah di akhir kalimah tersebut. Dan jika kalimah itu adalah bersifat marfu', kalimah ta marbutah itu adalah berbaris dhammah tanwin. Kalau dia nakirah ya. Kalau dia Kalau nakirah dia dhammah tanwin. Kalau dia adalah isim nakirah, ta marbutah itu akan berbaris dhammah tanwin. Okey, kalau makrifah, Kalau sekiranya dia isim makrifah, dia akan ada alif lam ta'rifah di hadapan, dia akan jadi al-muslimatu. Dia akan ditambahkan dengan alif lam ta'rifah di hadapan, tapi hilang baris tanwin di hujung kalimah ataupun pada ta marbutah tersebut. Betul. Okey. Seterusnya, marfu' bagi bilangan 2 atau musanna bagi isim muannas. Okey, di akhir kalimah ataupun di akhir huruf di akhir kalimah akan ditambahkan dengan imbuhan yang sama dengan isim muzakkar, iaitu ani. Ani itu ialah alif mat dan juga nun di baris bawah. Tapi ani ini tidak disambung atau tidak ditambah kepada huruf min, sebab ini adalah kalimah ataupun isim muannas yang ada huruf ta marbutah di hujungnya. Jadi ani ini disambung ataupun ditambah kepada huruf ta marbutah, jadi dia akan jadi muslimatani. Okey. Seterusnya, untuk bilangan jamak atau ramai bagi i'rab marfu' dia akan jadi ataupun dia akan menambah imbuhan atun di hujung kalimah. Tapi yang ini dia bukan disambung selepas huruf ta, dia sambung selepas huruf akhir dalam kalimah asal, iaitu mim. Jadi untuk isim marfu' dengan bilangan jamak, dia akan jadi muslimatun. Jadi dengan imbuhan atun. Okay, seterusnya untuk satu kaedah yang kita boleh guna di sini ya, untuk untuk mufrad dengan jamak ya. So kita boleh ceritakan macam ni ya, iaitu kalau mufrad dia tun kan, tun kita tukar kepada atun. Itu cara dia. Tun jadi atun. Kalau tan ta marbutah jadi atin. Lepas tu kalau majrur dia tin mata marbutah tu dia juga jadi atin juga. Itu cara nak menukarkan mufrad kepada jamak. Ya. Dengan memasukkan imbuhan atun, atin dengan atin. Okey. Okey, teruskan. Okey, seterusnya kita pergi pada i'rab yang kedua, iaitu Okey, marfu'. sebelum tu tadi kita kata atun dia ada tanwin ni sebab apa? Muslimatun ada tanwin tu sebab dia adalah ciri apa?
Nakirah. Nakirah. Katakanlah dia makrifah, dia akan jadi apa? Al-muslimat. Eh, Tu. dia domah. Al-muslimatu. Dia domah tetap domah. Jangan begitu kau lah ya. Jadi dia tambah al saja. Al-muslimatu. Tambah al, gugur tanwin. Itu saja. Okey. Terus kelak, masuk pula. Okey, masuk pula. Sama juga dengan ciri masuk bagi muzakkar, di mana baris huruf terakhir akan berbaris atas atau fathah. Okey, cuma baris ini bila dia kalimah muannas, baris terakhir itu ter, ter apa terlihat pada huruf ta marbutah. Jadi untuk maknanya nak menukar pada muannas, kita tambah ta marbutah ya. Ya. Tambah ta marbutah, lepas tu ta marbutah itulah yang mengambil baris tanwin fathah tu. Maka bila kita menukar kalimah muzakkar pada muannas, maka kita kena tambah huruf ta marbutah di akhir kalimah. Jadi baris terakhir itu akan baris pada huruf terakhir itu akan diguna pakai pada huruf ta marbutah. Betul. Okey. Terusnya, jadi untuk masuk bagi bilangan tunggal atau mufrad, dia akan jadi muslimatan. Okey, ini bagi isim nakirah. Kalau bagi isim ma'rifah, kita kena tambah alif lam ta'rifah di hadapan, jadi al-muslimata. Di mana tanwin pada hujung kalimah tu digugurkan sebab dia mengguna pakai sifat isim ma'rifah. Itu ada alif lam ta'rifah dan tiada tanwin. Seterusnya untuk masuk bagi bilangan dua atau musanna, dia mengambil imbuhan di hujung kalimah yang sama dengan isim muzakkar, iaitu aini. Cuma bezanya aini itu mengambil ataupun selepas huruf ta marbutah dalam kalimah yang menggambarkan dia adalah bersifat muannas. Jadi kalimah ataupun imbuhan aini itu disambung ataupun ditambah selepas huruf ta marbutah. Untuk masuk bagi contoh ini ialah muslimataini, di mana aini ataupun ya mati dengan ya sukun dengan nun ini disambung pada ta, dan ta itu mesti berbaris atas sebab dia berjumpa ataupun dia bertemu dengan ya sukun. Sama baris seperti atas tanpa tanwin ya, kena sebut tu. Baris atas tanpa tanwin sebab dia bertemu dengan ya sukun. Jadi itu syarat dia. Okey, jadi untuk masuk bilangan dua atau musanna, contoh ni untuk isim nakirah ialah muslimataini. Tapi kalau untuk isim ma'rifah, dia akan jadi al-muslimataini. Okey, masuk tadi saya lupa nak terang. Masuk ni ialah sifat bagi isim tu sekiranya dia merupakan subjek dalam ayat tersebut. Maksud subjek tu ialah dia ada seseorang atau sesuatu yang melakukan sesuatu ke atas semula subjek ke? Ni maksud tadi, maksud yang saya terangkan ni dia adalah sebenarnya adalah satu subjek. Subjek tu maksudnya ialah semula ya, bukan subjek, dia objek. Dia objek, sorry. Dia objek. Subjek ini maf'ul ya. Ini objek. Objek ini maksudnya dia satu isim atau yang diperlakukan sesuatu oleh seseorang ataupun sesuatu ke atasnya. Betul. Dan cara kita nak mengenal sifat mansub ni ialah dia terikat dengan kata kerja di depannya. Okey, saya dah terus ke masuk bagi bilangan musanna. Tadi seterusnya saya terus ke masuk bagi bilangan jamak atau banyak lebih daripada dua. Okay.
untuk bilangan jamak di hujung kalimah dia akan tambah ataupun dia akan ditambah tin. Imbuhan tin. Tu alif mat dan tin itu di baris bawah yang merujuk kepada mansub. Okay, mansub Seterusnya yang kalau nakirah lah ya. Nah, mansub yang mansub yang nakirah. nakirah. Kalau mansub yang Kalau makrifah makrifah, dia akan jadi al-muslimati. betul. Gugur tanwin bagi huruf terakhir tersebut. Okay, seterusnya majrur. Majrur adalah yang terikat dengan mana-mana kalimah Yang bukan kata kerja ya. yang bukan kata kerja. Maknanya mana-mana isim yang lain. Ya. Lepas tu majrur sifat bagi bilangan tunggal atau mufrad dia baris pada huruf terakhir dalam kalimah itu akan berbaris bawah tanwin. Okey, itu bagi isim nakirah lah. Kalau bagi isim makrifah dia akan berbaris bawah tapi tanwinnya hilanglah dengan penambahan alif lam takrifah di hadapan kalimah. Okey, untuk majrur bagi bilangan tunggal atau mufrad dia akan jadi muslimatin. Muslimatin. Jangan panjang sebut je muslimatin. Terus ya. Muslimatin. Seterusnya bagi bilangan dua atau musanna dia juga mengambil imbuhan yang sama dengan mansub tadi, iaitu aini di hujung kalimah selepas huruf ta marbutah yang menggambarkan sifat muannats bagi isim tersebut. Jadi untuk majrur bagi bilangan dua dengan isim muannats dia akan menjadi muslimataini, di mana ta marbutah tersebut akan menjadi baris atas kerana dia bertemu dengan ya sukun. Okey, seterusnya untuk kalimah dengan i'rab majrur bagi bilangan banyak atau jamak dia juga mengambil imbuhan yang sama dengan mansub jamak, iaitu dengan imbuhan atin, alif mat dan juga ta tanwin kasrah. Jadi untuk isim nakirah dia akan jadi muslimatin. Dan manakala untuk isim ma'rifah dia akan jadi al-muslimati. Okey. Kalau makrifah dia? Kalau ma'rifah al-muslimati. Betul. Okey, habis. Ada pun ada lagi. Habis ya. Okey, maknanya secara keseluruhan dah memahami ya, mengenal perbezaan kepada tanda-tanda kalimah tu mengikut i'rab bilangan kepada jantina muannas ya. Dan pada masa yang sama juga dibincangkan juga kalau dia berubah mengikut ciri-ciri mu'arifah. Ya, sebab semua contoh ni kita ambil contoh nakirah ya. So kalau dia ma'rifah, so kita pun mesti tahu perubahan dia macam mana. Okey. Okey, kita buka kepada soalan. Kalau ada soalan, siapa-siapa yang bertanya? Okey, kalau tak ada tanya, saya tanya ya. Okey, sekarang ni muslimatani, ya ni ya. Muslimatani. Okey, adakah dia nakirah ke makrifah? Dia nakirah, Ustaz. Nakirah ya. Okey, apakah tanda dia nakirah di situ? Sebab dia tak ada tanda alif lam ta'rifah di awal kalimah. Betul ya. Sebab dia ni, dia ta ni tu dia tak boleh mengambil tanwin ya. Dia tak ada tanwin, jadi tandanya hanya dia tidak ada
alif lam ta'rifah ya. So soalan kedua, katakanlah muslimatani kita nak jadikan kalimah makrifah, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi al-muslimatani. Okey, betul. Jadi tambah alif lam saja, al muslimatani ya. Kemudian yang bawah ni muslimataini ni adalah nakirah. Kalau makrifah dia? Al-muslimataini. Okey, betul. Begitu juga yang majrur lah ya. Jadi majrur dia pun akan sama dengan mansub, iaitu makrifah dia ialah al-muslimataini. Okey, alhamdulillah ya, nampaknya apa puan dari segi kefahaman ya, sebab saya ukur kefahaman bukannya kita kata faham saja ya. Saya ukur kefahaman tu apabila dia boleh berkongsikan ilmu tu, dia boleh cerita pada orang lain. Itu dia punya ukuran dia. Ya, kalau dia kata faham, lepas tu bila suruh dia menerang, dia jam, dia apa, dia tak boleh cakap satu, itu belum lagi faham tu. Itu baru dia rasa je faham. Tapi sebenarnya belum lagi faham ya. Sebab tu latihan untuk kita berkongsikan ilmu Al-Quran ni penting ya, supaya sebab kita akhirnya besok kita belajar Al-Quran ni, kita nak apa? Kita nak mengajar orang lain ya. Nabi kata apa dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. So kalau kita selama ni belajar saja kan, kita baru ambil separuh je. Yang separuh lagi tu kita tak buat. Maknanya kita belum lagi belajar Quran dah. Ha. Okay, alhamdulillah. Tahniah ya. Okey, Terima kasih Ustaz. okey, sama. Okey, jadi so maknanya bila kita membaca Al-Quran sekarang ni, cuba apply balik ya apa yang kita dah belajar selama ni, dan dia akan lekat lah, dia jadilah ilmu ya. Kalau kita belajar, kita tak apply dia, dia jadi maklumat saja. Maklumat dia akan hilang. Ilmu dia akan apa sentiasa bersama dengan kita sebab kita dah apply dalam kehidupan kita ya. Okey, kalau tengok belah bawah ini ialah Encik Saiful. Encik Saiful boleh ke? Boleh. Saiful sini ya. Okey, ini ustaz kita rupanya, ya Allah. Okey, saya bagi dia, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sekali, ini sound system problem sikit Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz, Encik Syarhan dan semua rakan-rakan. Alhamdulillah, saya kira banyak sebenarnya yang 3 orang tadi, Encik Audi, Puan Halimatun dan juga Puan Fadilah dah sentuh dan nampaklah faham saya berkenaan dengan pembelajaran kita. Jadi saya mungkin akan masuk slot untuk sikit-sikit sajalah Ustaz. InsyaAllah untuk sebagai tanda kefahaman saya dan juga untuk kita perkongsian kita lah. Baik, jadi hari ini kita adalah sambungan kepada pembelajaran kita minggu lepas, di mana kita masih lagi dalam i'rab, iaitu i'rab ni adalah perubahan yang berlaku pada huruf terakhir dalam satu kalimah disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor yang tertentu, sama ada dia objek, sama ada dia adalah pelaku, ataupun sama ada dia adalah penyambung atau penguat kepada suatu ayat. Yang itu nanti dia akan masuk pada marfu, mansub dan majrur. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang kata nama untuk lelaki, iaitu muzakkar, dan hari ini kita belajar tentang isim untuk muannas. Jadi secara keseluruhan, perubahan yang kita nampak masih lagi kita menggunakan kalimah muslim, kata akarnya, di mana untuk muzakkar kita dah belajar minggu lepas, dan hari ini kita nampak berlaku pada perubahan pada kalimah akhirnya, pada huruf yang terakhirnya, dengan penambahan huruf ta marbutah. Cuma nanti saya akan sentuh sikit tentang ta maftuhah tu. Baik, jadi untuk bagi sekiranya dia adalah pelaku, i'rab bagi pelaku ataupun marfu, jadi kalimah yang digunakan adalah muslim. Jadi kalau kata kita tengok minggu lepas untuk muzakkar, dia akan jadi muslimun. Ini yang seperti yang semua dah tetapkan, semua dah bagi tahu tadi. Semua dalam contoh-contoh yang Ustaz bagi ni adalah nakirah, iaitu kata nama umum, secara umum Ustaz semua contoh nakirah, sebab tu tidak ada alif lam di depannya.
Jadi muslimun untuk muannas ditambah dengan huruf ta marbutah dan dhammatain, baris dua depan pada mim itu dipindahkan kepada huruf ta marbutah itu, dan mim itu berbaris dengan baris fathah. Begitu juga dengan tunggal untuk mansub sekiranya dia adalah objek. Objek ini adalah yang dilakukanlah. Kalau kata dalam bahasa Arab itu istilahnya maf'ul bih, katanya dia dibariskan dengan baris fathah, baris dengan fathah untuk mansub. Jadi kita tambah dia dengan muslimatan. Kalau perhatikan untuk mansub ini, kalau bagi lelaki kita ada musliman, musliman ada huruf alif, tapi dekat situ kita dah hazafkan, kita dah buang. Jadi sebutan dia atau penting juga bila dibuang, cara sebutnya pun dah berbeza. Macam Ustaz ada sebut tadi, maksudnya daripada sebutan dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Muslimatan, mesti sebut secara teruslah. Muslimatan, dia tak boleh muslimatan, dia tak boleh. Itu daripada sudut hukum tajwidnya lah. Muslimatan. Yang ini sekiranya dia adalah objek. Begitu juga dengan untuk majrur, muslimatin, muslimatin. Ini samalah. Dia tak boleh muslimatin. Ini untuk tunggal, untuk tunggal. Untuk tunggal muslimatin. Baik. Seterusnya adalah sekiranya dia adalah dua. Isimnya adalah dua. Kata nama ini adalah dua orang perempuan. So kita untuk marfu, kedua ni musanna lah. Untuk marfu kita akan okey, seperti kalau kita ingat balik yang muzakkar kita ada tambah ani, imbuhan ani. Yang ini pun sama, cuma bezanya kita ada tambah huruf ta, huruf ta sebelum daripada imbuhan ani itu. Okey, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, bagi huruf-huruf mad, huruf mad dan juga alif waw ya, huruf mad, dia punya hukum dia sekiranya bertemu dengan huruf mad, maka huruf sebelum itu mesti berbaris dengan baris fathah. So, itu ta itu baris fathah Tanpa tanwin, tanpa tanwin. Begitu juga dengan yang saya teruskan untuk mansub juga. Kalau nampak muslimata ini, iaitu apabila ia bertemu dengan ta itu bertemu dengan huruf yang sukun. Jadi yang nak disampaikan sini adalah ada pertambahan huruf ta saja. Jadi ta marbutah, untuk itu yang bezakan antara lelaki dengan perempuan. Okey. Cuma kita kena tahulah kenapa dia baris atas, sebab dia bertemu dengan huruf mad dan juga ya sukun. Sama juga yang berlaku pada majrur. Majrur baris bawah kan. So muslimata ini, kalau kita tengok dia punya pattern sama sahaja dengan muzakkar, cuma semua dia ada bertambah huruf ta sahaja. Okey, baik. Seterusnya bagi jamak ni 3 dan ke atas. Okey, jamak ni bagi 3 dan ke atas. Muslimatun. Yang ini sebab kita nampak ada huruf alif, kan? Alif mad. Jadi kita boleh sebut muslimatun. Itu boleh. Tak ada masalah. Sama juga konsep. Apabila mim tu bertemu dengan huruf alif mad, maka dia mesti berbaris dengan baris fathah. Okey, kat sini mungkin kita nak tahu apa perbezaan antara yang Ustaz sebut tadi, ta maftuhah dan ta marbutah. Kenapa dia tak gunakan ta marbutah di dalam untuk jamak juga? Dia tak jadi muslimatun. Boleh juga kan? Kalau kita nak tengok. Okey, untuk sikit boleh saya kongsian untuk beza untuk ta maftuhah dengan ta marbutah ni. Okey, secara overall lah yang setakat yang saya tahu, untuk ta marbutah dan ta maftuhah ni, ta maftuhah ni, ta yang terbuka ni, yang kita biasa baca alif ba ta ni, dia digunakan untuk beberapa keadaan. Contohnya kalimah itu sendiri memang ta dia adalah ta yang asal. Contoh mauta, mati kan. Mata. Yang itu memang kalimah dia adalah asal. Jadi dia ta itu memang ta maftuhah, ta yang terbuka. Yang kedua adalah ta itu adalah ta yang dhamir muttasil.
Dhamir muttasil, iaitu kata ganti yang bersambung, kata ganti nama. Yang ketiga, yang tu nanti kita bincang lah. Sebab nanti kan pergi panjang-panjang kan. Jadi, yang ketiga adalah yang ini, jamak muannas salim. Sebab dia adalah jamak muannas salim, maka digunakan ta maftuha, ta yang terbuka ni. Jamak muannas salim. Yang ni lah, yang muannas ni perempuan kan. Kita belajar yang lebih 3 orang perempuan dan ke atas, dia menggunakan ta maftuha. Okey. Apa beza ta maftuha dengan ta marbutah ni? Secara umumnya ta marbutah hanya digunakan untuk isim. Isim tadi, sebab kita kalau yang kita belajar setakat ini, hari ini kita baru belajar isim muzakkar, lelaki, kata nama lelaki, dan juga isim muannas. Ustaz belum masuk lagi tentang fi'il, jadi saya tak nak sentuhlah pergi tentang fi'il. Nanti bila nak belajar tentang fi'il baru kita nampak sebenarnya secara keseluruhan lah. Jadi secara umum sajalah ta marbutah ni yang bulat tu, ta yang bulat dia digunakan untuk isim. Tapi ta maftuha ni dia boleh untuk isim dan juga dia boleh untuk fi'il. Kata nama dia boleh, kata perbuatan pun dia boleh. Okey. Nanti kita akan nampak banyaklah nanti ta yang maftuha ni. Okey. Yang sebenarnya paling penting adalah sebenarnya yang daripada keseluruhan yang kita belajar, yang kita mesti faham adalah kita belajar tentang i'rab ni adalah kita nampak perubahan kata akar dalam suatu kalimah ataupun kata terbitan itu tak berubah pun. Kita tengok pada perubahan-perubahan yang pada akhir huruf tu, akhir kalimah tersebut. Akhir kalimah tu dia berubah disebabkan kedudukannya, Status dia, kalimah. faktor dia. Jadi kita tak perlu rusing-rusing sangat kan, macam yang Ustaz sebut tentang kita nak belajar ni ada 4 saja kita nak tengok. Yang pertama, dia tu kata nama khas ke kata nama am, nakirah ke makrifah, tu saja. Dan kita dah belajar tentang nakirah dan makrifah ni. Kalau ada antara tandanya, kalau kata makrifah ni, kata nama khas ni, dia ada tambah alif lam dan di hujungnya kalimahnya, hurufnya tak ditandakan dengan dhammatain tu. Kalau contoh, saya pinjam nama rakan kita, Puan Halimah. Kan? Kalau macam ni muslimatun kan. Ni untuk muannas dengan muzakkar je. Kalau muzakkar bagi nama Puan Halimah apa? Halimun. Halimun, Ustaz? Halimun. Kalau kata dia jadi muannas, kita tambah marbutah. Kan, dia tambah. Sebab tu nama Puan Halimah tu dia ada Halimatun kan. Dia ada marbutah dekat belakang sebenarnya. Itu menandakan dia adalah kalau kita faham halim tu lembut halim tu lembut, tapi lembut bagi lelaki halim, bagi lembut bagi perempuan halimatun. Jadi kita nampak dia tunggal tak tu. Kalau ada 2 halimah, maksudnya macam mana tu? Halimatani. Tak, sebab saya nak bagi nampak ni lah. Kalau dia marfu' Kalau dia marfu'. Kalau dia marfu' lah, kalau dia adalah seorang pelaku lah. Kalau dia adalah seorang pelaku, Puan Halimah melakukan sesuatu perkara. So nama tu kalau dia dilakukan, dia adalah objek, dia akan ambil yang tu lah, Halimataini. Kalau dia 2 orang lah, kalau dia seorang, Halimatan. Itu nama lah, sebab saya ambil tenang lah, sebab nama Puan Halimah tu dia ada tu kan belakang kata nama tu. Itu contoh lah supaya kita faham. Pertama, kita melihat kepada dia lelaki ke perempuan. Yang kedua, dia nama am ataupun khas. Itu kita dah tahu. Tambah alif lam dengan tambah tu. Yang ketiga, kita tengok bilangannya. Yang ini semua Ustaz dah masukkan dah semua. Dia tunggal ke, mufrad, dia 2 orang ke, musanna, ataupun dia jamak. Dia adalah lebih ke dan ke atas. Kemudian yang terakhir i'rab. I'rab ni yang kita tahu ni lah, berdasarkan status dia kat mana, dia sebagai apa. Jadi perubahan-perubahan itu kat situ saja. Jadi kita akan nampak bahawa mudahlah insya-Allah. Cuma kita nak kena hafal juga lah, nak kena faham, nak kena hafal, kena ingat je lah. Itulah Ustaz, saya ingat setakat itu Ustaz. Okey, Alhamdulillah ya. Okey, ada soalan untuk Ustaz kita. Tak ada ya? Okey, tak apa.
Kita buat latihan terakhir untuk Tuan Syarhan kita ya, sebagai finale hari ini, ya, supaya kita dapat belajar dengan dia seolah-olah dia ni nak mengkongsikan ilmu yang dia belajar ni kepada kita semua. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Kamal Abdul Razak. Jadi alhamdulillah minggu ni kita beralih seterusnya ke tajuk ataupun ke tajuk yang kedua. Minggu lepas kita belajar berkenaan kalimah ikut i'rab dan bilangan bagi isim muzakkar. Jadi minggu ini kita belajar kalimah mengikut i'rab bagi isim muannas, iaitu perempuan. Jadi seperti semua sedia maklum, i'rab ini adalah status. Status kalau kita tengok di sini ada 3, iaitu marfu, mansub dan juga majrur. Jadi kita pergi satu persatu. Yang pertama, kalau kita tengok i'rab, yang pertama marfu, iaitu subjek utama. Kalau kita tengok di bawah tunggal ataupun mufrad, contoh kita ambil kali ini untuk muannas muslimatun. Jadi kalau ikutkan dengan panjang, muslimatun. Muslimatun. Beza kita tengok kalau muzakkar itu muslimah. Muslimun, sorry. Muslimun. Jadi kali ini bezakan dia dengan muannas dan juga muzakkar, iaitu kita tengok kali ini muslimatun, iaitu diambil baris di hujungnya, di hujung kalimah. Ditambah dulu ya, ditambah ta marbutah dulu. Ditambah ta marbutah di hujung kalimah muslimatun. Kalau muzakkar apa? Muslimun. Muzakkar muslimun. Dan kalau di bawah muannas, ditambahkan ta marbutah. Di hujung kalimah. Dan yang tanwin tadi pindahkan tanda ya. Dan tanwin dipindahkan. Yang tanda kepada mim tadi dipindahkan kepada ta marbutah. Baik. Seterusnya kalau kita tengok kepada yang tadi tunggal, yang seterusnya di bawah masih lagi bawah marfu, iaitu subjek utama. Kita tengok untuk 2 orang, iaitu ayat kalimah yang kedua. Yang kedua ini iaitu musanna. Maknanya 2 orang. Bilangan 2. Bilangan 2, iaitu musanna. Kita lihat pada bawah i'rab marfu, muslimatani. Jadi yang ini kalau kita lihat muslimatani ini, iaitu ada tambahan ta dan alif nun. Dia penambahan alif nun saja. Penambahan alif nun pada kalimah ini. Dia panggil ani ya. Dia panggil ani. Dan macam mana kita nak bezakan macam mana kita nak mengenal pasti sama ada ia ini adalah makrifah ataupun nakirah. Kalau kita tengok sini muslimatani ini dia tak ada alif lam. Jadi kalau tak ada alif lam ini dia adalah nakirah. Kalimah ini adalah nakirah. Dan seterusnya kalau kita lihat pada ayat ini juga, pada kalimah ini juga di hujungnya dikekalkan ani, dia tiada tambahan tanwin. Jadi bacaannya adalah kalau ikutkan yang tadi, kalau ikutkan dia adalah makrifah, kalau dia ada alif lam dia akan jadi muslimatani. Hanya tambahan alif lam saja kalau dia adalah makrifah. Seterusnya bawah jamak, iaitu 3 dan ke atas. Untuk di bawah mufrad, ayatnya kalimah ini kalau kita lihat muslimatun. Jadi kalau ikutkan sini ada tambahan atun di ujung kalimah. Dan ini juga seperti yang kalau kita lihat, ini adalah isim nakirah, iaitu tak ada alif lam. Dan kalau dia jadi alif lam, iaitu kalau makrifah, kalau ada alif lam, kalimah ni akan berbunyi
al-muslimatu. Kalau dia makrifah. Seterusnya di bawah i'rab mansub iaitu objek. Kita kena pasti sebagai objek. Kalimah di bawah tunggal mufrad muslimatan. Muslimatan, jangan panjangkan ma tak. Muslimatan. Muslimatan. Dan ini juga adalah isim nakirah kerana dia tiada alif lam. Dan ujungnya bertanwin. Huruf terakhir bertanwin. Huruf terakhir bertanwin. Yang kedua di bawah musanna, dua muslimataini. Jadi di ujung kalimah ada tambahan aini. Selepas huruf ta, macam tu Ustaz. Ta ni asalnya ialah ta mabutah yang ni jadi bila tambah aini di hujungnya, dia jadilah muslimataini. Baik. Yang itu untuk dua, iaitu ataupun musanna. Seterusnya di bawah jamak untuk mansub iaitu objek, jadinya dia akan jadi muslimatin. Dan ini juga adalah nakirah, isim nakirah kerana dia ada alif lam. Dan bertanwin, huruf ujungnya bertanwin. Dan sekiranya kalau diminta untuk kita macam dia nak kena pasti, kalau tukar dia kepada isim makrifah iaitu ada alif lam, dia akan jadi al-muslimati untuk jamak ini. Dan yang terakhir di bawah i'rab untuk majrur ataupun terikat, iaitu dia terikat dengan satu kalimah yang lain, kita ambil tunggal muslimatin yang untuk tunggal. Sama juga seperti sebelum ini adalah ayat, ini ada kalimah isim nakirah kerana dia tiada alif lam. Yang kedua di bawah musanna majrur, kalimahnya adalah muslimataini. Yang kedua ini muslimataini, dia adalah isim nakirah juga kerana tak ada alif lam. Sekiranya ada alif lam ataupun isim makrifah, kita perlu tambah alif lam di depan dan dia berbunyi al-muslimataini. Hanya tambah alif lam saja untuk di bawah musanna. Dan seterusnya yang terakhir di bawah majrur iaitu jamak untuk lebih daripada 3 orang, 3 ataupun lebih. Di bawah jamak kalimahnya adalah muslimatin. Dan ini kalau ayatnya, kalimah ini adalah isim nakirah kerana ada alif lam dan ujungnya bertanwin. Betul Ustaz? Dan sekiranya kita nak tukar dia kepada makrifah, kita perlu tambah alif lam dan hujungnya tidak bertanwin, iaitu dia akan jadi al-muslimati. Itu saja Ustaz. Okey. Dan kita lihat 2 orang mansub dia sama dengan 2 orang majrur. Jamak mansub sama dengan jamak majrur. Ya. So macam mana kita nak membezakannya ialah kita tengok dia kalimah ni dalam konteks ayat. Dalam konteks ayat ya. Kalau mansub tu mana ada satu kalimah kata kerja yang melibatkan dia. Kalau majrur ada satu kalimah lain yang bukan kata kerja. Baik. Okey. Okey, alhamdulillah. Saya rasa daripada latihan yang kita buat, kita nampak penambahbaikannya dari segi yang pertama, dari segi pemahaman. Yang keduanya, cara nak menyusun, cara nak menyusun maklumat-maklumat yang ada tu dalam kaedah yang lebih teratur. Teratur sebab memang bila kita belajar Quran ni maklumat tu banyak. Jadi kita nak tahu macam mana nak susun dia supaya kita nampak
gambaran tu dengan lebih kemas ya. Kalau kita tak tahu nak mengatur susun dialog, dia akan jadi bercelaru ya. Jadi dia kelang kabut jadinya. Itu memerlukan latihan. Tapi alhamdulillah ya, saya nampak dengan latihan-latihan yang ada ni, kita nampak ya penambahbaikan dari segi kedua tu penting ya, pemahaman dan cara berkongsikan ilmu tu. Jadi dengan perkongsian tu, itulah ukuran dia ya. Dan insyaAllah dengan latihan-latihan kita buatkan untuk tajuk-tajuk yang akan datang, kita akan dapati maklumat yang kita belajar selama ni akan makin membantu untuk menambah lagi ya kefahaman kita kepada bahagian-bahagian lain yang kita belajar. Kita banyak lagi ni ya. Ini baru bahagian pertama, kata nama. Kita ada bahagian kedua nanti lagi, lepas tu ada bahagian ketiga. Bahagian kedua nanti kita akan belajar pula ada jenis pula. Kata nama ada jenis-jenis dia pula ya. Dan bahagian ketiga pula, so kita akan belajar apakah peranan kata nama ni di dalam ayat dan sebagainya. So lagi banyak kita belajar tu, bermakna lagi banyak maklumat yang kita akan kumpul ya. Sepatutnya dia akan membagi satu pencerahan yang lebih. Macam kita lagi banyak kita lampu, kita lagi banyak bateri, dia lah makin cerah lah. Lebih kurang macam tu ya. So kita tak mau lagi banyak bateri, dia makin kelang kabut ya. Tu. Tapi itu semua yang boleh kita atasi dengan melalui latihan. InsyaAllah untuk menutup sini, saya serahkan balik kepada Tuan Syarhan kita untuk menutup, dan kita akan tutup seterusnya sesi kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita pada minggu ini. Syukur alhamdulillah kita sama-sama dapat selesaikan kelas kita minggu ini. Walaupun saya tengok jumlah kita masih lagi kekal sama macam minggu lepas, saya tengok lebih kurang sama, tak ada penambahan. Cuma saya difahamkan minggu ni ramai yang cuti. Jadi pada yang lain-lain, sekali lagi saya nak ingatkan pada semua ketua jabatan, pada semua ketua outlet, pastikan cuba pujuk semua karyawan yang ada masuk kelas ni. Jangan risau, jangan takut. Kan, kalau tak tahu, cakap tak tahu, ustaz akan bimbing. Kita punya doktor akan bimbing. Walaupun dapat sedikit, dalam masa yang sama doktor akan bimbing supaya dia akan memahami. Selagi kita cuba, selagi tu kita tak tahulah. Tu je, selagi tak cuba, selagi tu kita akan tahu. Biar belajar walaupun sedikit, setidaknya nanti sedikit itulah nanti buatkan kita akan faham. Perlahan-lahan insyaAllah. Orang pun selalu kata sikit-sikit dah lama jadi bukit, sama juga dengan ilmu. Sikit-sikit dah lama ilmu lagi banyak kita dapat. Ramai yang ada kat sini, kita boleh rujuk ustaz ada. Dah tak lama jadi Ustazah Fadilah pula dah. Ustazah Fadilah pun ada. Ustaz Audi pula kali kan. Jadi ramai kawan-kawan kita yang boleh kita rujuk. InsyaAllah, syukur alhamdulillah, saya nampak bila ada orang kuat-kuat YBK ni, kan ada Ustaz Saiful, ada bakal Ustaz Audi ni, bakal Ustazah Fadilah ni, nampak berjadilah kelas ni. Kan. Saya walaupun perlahan-lahan, Ustaz, saya lewat sikit, saya belakang sikit lagi. Jadi insyaAllah Ustaz, kita akan cuba kuatkan lagi tim ni, dan kalau boleh saya akan bincang nanti dengan ketua-ketua jabatan untuk kita cubalah yang terbaik untuk tarik lagi lebih ramai kalau karyawan kita supaya mengikuti kelas ini. Walaupun itulah saya kata, walaupun mereka faham sedikit, setidaknya kadang-kadang bukan dengan kita belajar ni, kadang-kadang ada ceramah daripada motivasi daripada Dr. Kamal, ada input ataupun ada ilmu yang perlu kita boleh belajar lah, yang kita dapat pelajari walaupun sedikit, dan ianya dapat membantu kita insyaAllah dalam kehidupan harian. Jadi itu saja untuk minggu ni. Saya serah kembali kepada Dr. Haji Kamal untuk akhir. Alhamdulillah ya. Cuma kita terlepas pandang satu je lagi ya, yang minggu lepas kita kata kita nak mengimbas ayat-ayat ya, yang kita boleh jadikan ayat tu sebagai panduan dan juga motivasi di dalam setiap kali kita mengadakan kelas ya. Dan minggu lepas saya bagikan 3 ayat ya, iaitu yang pertamanya ialah surah Al-Ankabut ayat 69, yang kedua surah Yusuf ayat kedua, dan surah Az-Zukhruf ayat ketiga ya. Mungkin kita sebagai latihan juga ya, sebab ini memang memerlukan latihan juga ya. Mungkin kita minta Saudara Audi dulu lah, dia nama di atas ya. Okey.
Cuba bacakan salah satu daripada yang 3 tu dan cuba terangkan mana dia sekali. Boleh. Ayat berapa Ustaz? 69 dia ayat terakhir dalam surah tu. Senang je nak cari dia. Ujung sekali ayat tu. Surah Ankabut surah ke-29 ayat 69 kan. Zukhruf tu Ustaz. Yang Zukhruf surah 43 ayat ketiga. Senang nak ingat, nampak? 29 69. 43 3. Surah Yusuf 12 2. Ya. Surah ke-12 ayat 2. Okey. Surah Al-Kabut ayat ke-69. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Okey. wa innallaha la ma'al muhsinin. Okey. Maksudnya dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yakni yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keridaan. Dan sesungguhnya yakni pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Okey. Alhamdulillah, iaitu ayat yang pertama ya. Kalau boleh lepas ni kita hafal ayat dia ya. Hafal, bukan saya hafal, hafaz dia panggil. Maknanya kita menyimpan ayat tu di dalam hati kita, jiwa kita, minda kita. Kita nampak ayat tu di dalam minda dan kita boleh memahaminya dan kita boleh berkongsikan ya, ibrah dipanggil, pengajaran kepada ayat tu ya, dalam usaha kita ya untuk menguasai ilmu kalimah dan ayat Quran ni. Okey, untuk ayat kedua surah Yusuf ya, ayat kedua, ayat surah 12 dan ayat kedua ya, kita minta Puan Limatun. Kalau tak tengok Quran lagi bagus, mana kita dah hafal ya. Tapi kalau belum lagi tak apa, untuk permulaan ni boleh bacakan dan cuba kongsikan ya isi kandungan dia. Dia tak ada ya. Okey, yang ke Puan Nur Fadilah, cuba ayat surah Yusuf ayat kedua. Pun tak ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Okey. Inna Tidak anzalna. berpelanggan volume ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna al-Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu berfikir. Ya, ta'qilun tu maknanya kamu menggunakan akal untuk berfikir dan memahaminya ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk berfikir dan memahaminya. Ya. Okey, itu untuk sekarang ni boleh membaca dan memberi arti kepada kalimah tu pun sudah cukup ya untuk permulaan. Nanti insyaAllah kita akan latih berkongsikan ibrah dia ya, pengajaran apakah isi kandungan tu, kita lihat dari perspektif hidup kita ya sekarang ni insyaAllah. Okey, dan ayat ketiga ialah daripada surah Al-Zukhruf ayat ke-3 ya. Surah Al-Zukhruf adalah surah yang ke-43.
Ini kita okey, ni ustaz kita lah ya. Ustaz Saiful kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 3 daripada surah Az-Zukhruf. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami daripada surah tafsir ni, sesungguhnya kami telah menjadikannya, yakni Quran, Quranan ni sifat lah. Quran tu dia tu Quranan tu dalam mana asalnya ialah satu bacaan. Satu bacaan dalam bahasa Arab. Quranan Arabian tu maknanya satu pembacaan dalam bahasa Arab. Jadi Arabian tu adalah isim sifat dia kepada Quranan tu. La'allakum isim syarat, kemudian ta'qilun, agar kamu berfikir, menggunakan akal untuk berfikir dan memahami. Okey, saya sengaja pilih dua ayat surah Yusuf, satu dengan Az-Zukhruf ni. Kalau tuan-tuan tengok, dua ayat ni hampir sama ya. Hampir sama. Sebab apa mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah Quran ni Allah kata, aku turunkan dia dan aku jadikan dia dalam satu bacaan dalam bahasa Arab. Dan pembacaan itu mesti kita fahami dia. Bukannya kita faham dalam baca terjemahan, bukan. Dia kita faham dia dalam konteks Quranan Arabian tu sendiri. Itu kerana itulah kalimah Allah. Kalam Allah tu dalam bentuk Quran. Sebab tu kita kena belajar. Yang kita tengah belajar sekarang ni untuk pelan-pelan ya, mengenal Quranan Arabian tu. Kemudian besok setiap kali kita membaca Quranan Arabian, kita faham terus. Itu sebenarnya Al-Quran ya. So setakat ni kebanyakan kita tidak macam tu ya. Kita nak faham apa kita buat, kita baca terjemahan. Dan terjemahan tu bukan yang Quranan Arabian ya. Quran tu ialah bahasa Melayu, ataupun kalau baca bahasa Inggeris. So they are not Quranan Arabian ya. Dan sedangkan dalam Quran jelas ya, Allah mengatakan yang kita nak faham tu ialah Quranan Arabian. Mungkin dulu kita tidak didedahkan ya dengan pemahaman ni, tapi masih tak terlambat ya. So insya-Allah kita boleh bayangkan satu hari nanti, sebab kita dah khatam banyak kali ya. Jadi tiap kali kita membaca nak khatam Quran tu, kita membaca Quranan Arabian, masa tu kita faham. Kita kenal kalimah tu, kita faham cerita dia, barulah dia boleh jadikan panduan ya di dalam kehidupan kita, insya-Allah ya. So nanti hari ini kita sudahi dengan doa seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.